أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم بارك لنا فيما بقي من حياتنا وتقبل أعمالنا في الدنيا وجعلنا من الناجحين والفائزين والممتازين في الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sebelum kita mulakan pertemuan kita pada malam ini, mari bersama-samanya kita tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita buka dan kita baca seorang sekali Fatihah, kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, alim-alim ulama yang telah pergi meninggalkan kita, juga mungkin dalam kalangan kita ini yang mana telah ahlinya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang saya hormati Ayahanda Tuan Imam Fadil Ustaz Osman bin Yahya selaku pengurusi Jawatan Kuasa Masjid Aisyah Kota Sungai Hulu, yang saya hormati barisan para pegawai masjid, yang saya hormati barisan ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak jemaah Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah berikan izin lagi untuk kita bertemu pada malam yang dikatakan dengan malam-malam terakhir untuk kita menuju dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka ucapkanlah syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah berikan kita kesihatan yang baik, Allah berikan kita kelapangan masa, Allah berikan kita kelapangan waktu dan juga sebagainya. Dapat sama-sama kita duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini sambil kita menanti waktu Isya, dan jangan lupa pasal i'tikaf kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan dikira, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan amalan kebajikan untuk kita kesemuanya, dan mudah-mudahan bila mana kita buat semua benda itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pada yang lainnya, mudah-mudahan syurgalah bagi tempat kita kesemuanya. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kita sambung lagi bacaan kitab kita ini tuan-tuan. Hadis 40 yang mana dikarang disyarahkan oleh Syekh Safa Abdul Rahman. Hadis 40 ini disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, hadis yang kedua. Kita baca sedikit tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan keberkatan padanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ketika mana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba idh tala alaina rajulun, datang kepada kami seorang lelaki, katanya syadidul bayadi thiyabi, yang pakai baju berwarna putih, syadidul sawadi sya'ri, rambutnya berwarna hitam, la yura alaihi athru safar, yang mana tidak kelihatan kepadanya kesan-kesan kotoran, dia adalah seorang yang musafir, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kami tidak pun kenal, kalangan kami ni kami tak kenal siapa dia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah dia duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasnada rukbataihi, dia menjandarkan dua lututnya, ila rukbataihi, ada yang kata lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga wada'a kafai ala fakhidaihi, dia meletakkan dua tapak tangannya di atas pahanya. Ada yang kata atas paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada juga yang kata di atas pahanya sendiri, kerana syiddatul ihtiram, hormatnya seorang pemuda itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemuda itu bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apakah itu Islam? Nabi jelaskan kepada kita. Ditanya lagi, apakah itu iman? Dijelaskan kepada kita. Ditanya lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam, apakah itu ihsan? Maka Nabi jelaskan kepada kita. Dan juga ditanya lagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilakah akan berlakunya kiamat? Maka Nabi kata, mal mas'ulun anha bi'a'lam wasail. Aku tak tahu, yang tanya ni lebih mengetahui, sedangkan aku tidak mengetahuinya. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila mana ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, kalau tak tahu bilakah laku kiamat, bilakah ataupun apakah tanda-tandanya, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kiamat itu apabila akan terjadinya seorang ibu melahirkan tuannya. Hari ini jadi tak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, hari ini jadi tak? Ini adalah tanda-tanda kiamat yang mana kita mau tak mau kita nak kena terima bahawasanya ini adalah tanda-tanda kiamat yang telah pun ditunjukkan, dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru ni berlaku bila mana artis Korea mai ke Malaysia tuan-tuan, tentang orang duk main rumun lah. Yang rumun tu tuan-tuan, jenis orang-orang perempuan ni tuan-tuan ni, tak asuk mai kok mana pun tak tahu. Dia pun kata, ada seorang-seorang tu kata, Syekh duk abang dalam masjid ni, pasal apa duk marah apa kat orang masjid tu, dia pun berkata apa. Tak apalah sebab kita ada rekaman tu, rekaman tu sampai pada mereka. Dia kata apa dah kat saya ni, saya tengok dalam Facebook kata Tuan Syekh ni tak apa nak kena, dia kata. Tak apalah kan, kalau bagi dia tak kena, bagi saya kena, sebab nak bagi sampai bahawasanya kalau duk rumun dekat orang tu yang Korea tu tuan-tuan, apa faedah boleh dapat? Dia suruh tangan salam ikut dan yang mana pakai hijabnya elok, pakai tudungnya elok. Kita tahu bila pakai tudung ni dia adalah seorang perempuan yang beragama Islam. Suruh saja tangan seorang lelaki yang diharamkan berkahwin dengannya, berlainan agama dengannya, suruh tangan dia pergi sambut dan sebagainya. Apakah itu adalah Islam yang sebenarnya tuan-tuan? Maka kita tengok dekat sini ni, macam mana kita nak menghayati Islam, sedangkan ketika ini dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mana seorang anak akan menjadi tuan bagi ibu dan juga ayahnya. Yang berikutnya, wa anturah, kamu akan nampak hufah, orang-orang miskin ni begitu ramai, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ramai tuan-tuan. Apa kata lagi orang yang tidak ada harta benda dan juga sebagainya tuan-tuan. Dan juga dia kata lagi ri'an syah, yang mana akan tengok orang yang berlumba-lumba mengembala kambing ni terlampau banyak ternakan dia. Yatatawaluna fil bunyan, mereka berlumba-lumba mengejar ketinggian bangunan itu sendiri. Lah ni banyak ada tuan-tuan. Tanda-tanda telah pun berlaku. Dan baru ni kita tengok bila mana Arab Saudi nak buat macam satu kota apa pun tak tahu, yang berwarna apa dia, 4 segi tu tuan-tuan tu, buat pula kota, dalam tu pula ada dengan binaan-binaan dan juga sebagainya. Ini adalah tanda-tanda yang katakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mau tak mau sebagai seorang yang beragama Islam, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, nak kena sedar, nak kena isti'dad, persiapkan diri kita ini untuk menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tak tahu bila tuan-tuan, dan ianya akan datang secara baghtatan. Baghtatan ni adalah segera mengejut. Kita tak tahu yang berlaku di Turki. Dan dulu orang panggil Turki, lah orang panggil Turki tuan-tuan, bahasa yang sama jugalah. Sebab dia kata ada peristihan bila pun tak tahu, Turki dekat belakang tu. Tak apalah tuan-tuan, Turki ke kita tahu dekat sana tu berlakunya gempa bumi. Depa pun tak tahu nak berlakunya gempa bumi tuan-tuan. Depa tak tahu. Macam tu juga tuan-tuan, dengan benda-benda macam ini kita tak tahu, maka persiapkanlah diri kita ni tuan-tuan untuk kita menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Thumman talaqa, kemudian pemuda itu lepas pada bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pun pergi meninggalkan Nabi. Falabithu malian, aku tinggal sat tuan-tuan. Makna kata omak dia tak kacau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian Nabi berkata kepadanya, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, siapakah itu, hang tahu tak siapa dia? Maka qultu, itu adalah Umar menjawab kembali, Allah wa rasuluhu alam, aku tak tahu, yang tahu hanyalah Allah, yang tahu hanyalah engkau wahai Muhammad. Qala, maka berkata Nabi Muhammad, fa innahu Jibril, itulah Jibril, atakum, datang kepada kamu untuk mengajar agama kamu, yu'allimukum dinakum. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berhenti pada kawasan ke-86 yang perkara yang keempat berkenaan dengan berpuasa pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, hari ini sedap tak sedap kita dah masuk dalam 9 Syakban tuan-tuan. Minggu depan hari Selasa tuan-tuan, bermulanya 7 hari bulan tersebut, maka bermulanya azan maghrib, kita akan masuk pada 15 hari bulan Syakban. Bermakna nisfu Syakban ni tuan-tuan ni. Maka beramai-ramailah kita tuan-tuan, malam tersebut kita baca Yasin 3 kali. Jangan kata tak boleh, tak ada dalam agama ni baca Yasin 3 kali, tak ada dan sebagainya. Biar pi, kita nak baca. Awak salahkah kalau kita nak baca? Tuan-tuan, dalam kitab hadis pun ada berkata Yasin tu
walaupun status hadisnya adalah dhaif, bagi kita boleh buat amal tak? Boleh, tak ada masalah. Mainlah tuan-tuan, beramai-ramai ni kita pakat duduk bagi elok-elok, pakat tertib bagi elok-elok, ambil semayang di rumah ni tuan-tuan ni, pahala kita akan boleh, dosa kita akan gugur. Mai kita ni tuan-tuan ke masjid ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, maka datang ke masjid tuan-tuan, malam tersebut kita buat baca Yasin sebanyak tiga kali. Kita minta pada Allah macam-macam benda tuan-tuan. Walaupun kitab Yasin kita, dia kata ada yang pertama kita minta yang ni, ada yang kedua kita minta yang ni, ada yang ketiga kita minta yang ni tuan-tuan. Duk ada 83 ayat surah Yasin. Betul ke no? Betul. 83 ayat tuan-tuan. Maka 83 ayat tu kita ulang banyak 3 kali ni tuan-tuan. Tak ada Nabi Isyak selesai benda tu tuan-tuan. Kita pun semayang mengharapkan Allah terima apa yang kita lakukan tuan-tuan. Segala apa yang kita minta pada Allah, tak semestinya kita mesti ikut berpanduan yang kata adalah kitab Yasin tersebut. Tidak perlu. Kita nak minta apa, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Anak Faisal SPM, tak tahulah habis kedak lagi tuan-tuan. Maka baca Yasin ni ada tuan-tuan, niatkan untuk anak kita bagi terang hati dia. Ni bukannya dak. Bila tak boleh jawab jarah tu dia pergi maki hamun cikgu apa pula, tak pasal-pasal kena angkut tuan-tuan. Tu orang kata tu tuan-tuan tu. Dan tak ada adab dan ihtiram bagi seorang pelajar kepada guru-gurunya, tidak ada tuan-tuan. Ni mula nak pergi kuat lain dah lah ni tuan-tuan. Maka ambil kesempatan pada malam 20 Syakban tersebut, kita baca Yasin, berhimpun beramai-ramai tuan-tuan. Niat apa yang kita inginkan, mudah-mudahan Allah mendengarnya. Yang paling penting sekali, kita berdoa pada Allah biar Allah sempatkan menghabiskan bulan Syakban, masuk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka yang keempatnya berpuasa pada bulan Ramadan. Dia kata pada kita, tiap-tiap orang Islam wajib berpuasa. Siapa yang kata dia ni Islam, mesti dia berpuasa. Dia tak kata hang ni orang ni, hang ni orang ni, hang orang putih, hang orang tak putih, hang orang gelap, hang orang koko juga sebagainya. Maka tak macam tu. Dia guna kalimah tiap-tiap orang Islam itu wajib berpuasa. Yang ada kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka wajib untuk dia berpuasa. Tapi kita tengok pada hari ini tuan-tuan, ada orang yang berpuasa dan juga ada orang tidak berpuasa. Tuan-tuan, ni mula pejabat agama nak buat dah lah ni tuan-tuan. Mula nak rendah. Tuan-tuan ingat seronok tuan-tuan, ni kan orang tak puasa tuan-tuan. Depa lari laju tuan-tuan oi. Tak dan baik jamaah agama nak berhenti tuan-tuan. Depa lari dulu. Tak percaya, jom kita takap tuan-tuan. Sungguh tak dan ni, depa tu tuan-tuan. Amboi, laju sungguh bawa ni tu tuan-tuan. Tak puasa tuan-tuan, 11 bulan Allah bagi pada kita, kita boleh makan waktu sehari. 1 bulan saja Allah tak bagi kita makan sehari tuan-tuan. Tu pun gagah-gagah tuan-tuan. Ada orang yang tak mampu melakukannya. Dia pun guna bahasa apa dia tuan-tuan? Lemah. Tuan-tuan, hak tu baru kena tempat dia. Lemah bagi seorang Islam ni tuan-tuan. Dia tahu perkara tu dia nak kena buat, tapi dia tak buat tuan-tuan. Dia tahu sembahyang tu wajib, tapi dia tak mau nak sembahyang. Dia tahu puasa itu adalah wajib, tapi dia tak mau puasa. Kita boleh guna istilah lemah bagi dia ni tuan-tuan. Nah, maka dia kata tiap-tiap orang Islam wajib berpuasa. Berpuasa menurut bererti mencegah nafsu lahir dan juga batin. Zahir lah tu. Mencegah nafsu zahir dan juga batin daripada segala yang dilarang, serta mengawasi gerak-geri badan dari melakukan satu perbuatan yang ditegah oleh hukum agama kita. Tuan-tuan ya Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam kitab Arab dia kata apa dia? As-siyamu lughatan, puasa pada sudut bahasanya adalah al-imsak, iaitu menahan diri kita. Pada syaraknya menahan diri kita ini anil mufattirat, pada benda-benda yang membatalkan puasa. Mufattirat ni dia main pada iftar. Iftar ni kita ambil, kita makan, batallah puasa kita tu. Makan ataupun minum sejak daripada mulanya terbit matahari. Tuan-tuan, min ghurubi apa dah? Min tulu'il fajri tsani. Fajar yang kedua tuan-tuan, sehinggalah terbenam matahari, maka ketika itu kita hendaklah menjaganya. Tak boleh makan, tak boleh minum tuan-tuan. Kita juga tak boleh buat benda yang lain. Kita tak mau dah pada hari ini, pada bulan bulan Ramadan nak main kat kita ni tuan-tuan. Aku tak mau makan, aku tak mau minum. Yang tu biasa. Benda-benda yang lain pun kalau kita nak buat ni tuan-tuan ni. Sungguh saya ada kawan tuan-tuan main bulan puasa tuan-tuan, dia tanya diri dia. Dia tengok masa cerita pada tuan-tuan dulu ni. Dia seorang yang pokok tegar. Atau dah malam ni tuan-tuan, dia sorang tak apa nak clear, tak tahu buat siapa. 2-3 hari dah tuan-tuan. Dia panas kot, dia pun kata angin timur saya weh. Tak apalah angin timur. Sorang sak garau, sak tak tahu nak kata apa. Kita tengoklah tak kita pun tidak tuan-tuan. Baik.
Berlaku satu perkara kat kawan saya ni tuan. Dulu saya cerita dah. Dia seorang yang pokok tegar. Bila mana masuk bulan puasa ni tuan-tuan, dia kata apa dia? Pak siapa aku waktu siang aku boleh tahan daripada hisap hang. Tapi mai mana aku buka puasa ni, aku kena cari benda ni. Tuan-tuan, persoalan tu dia kena ada. Sebab tu tekanan ni tuan-tuan, ada dua macam keadaan. Tekanan lah tu bagi dia. Dia tengok benda macam contoh tuan-tuan, dia tengok benda ni, pak siapa benda ni kena ada kat aku, semakan aku tidak boleh pun, aku boleh pun menjauhi diri aku daripada dia. Tuan-tuan, jadinya dia tengok benda tu merupakan satu tekanan bagi dia. Tekanan itulah yang merubah keadaan ke arah yang lebih baik. Dia tanya diri dia, pak siapa aku ni waktu siang bulan puasa aku boleh tak isap rokok, mai mana aku buka puasa aku tak ingat langsung lah rokok ni pak siapa. Dia tanya diri dia tuan-tuan. Tu kata muhasabah tu tuan-tuan tu. Bila kata dia muhasabah, akhirnya tuan-tuan bulan Ramadan dia berhenti isap rokok. Tapi tak payah dah tuan-tuan, tak payah dah. Jenis kata tak payah lah, nak buat macam mana? Abang boleh kata ya lah. Baik, yang berikutnya, puasa wajiblah ditunaikan menurut ketentuan syariat. Allah menetapkan syariat puasa dengan firman-Nya ni surah Baqarah ni tuan-tuan ni 183 sehingga 184. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat yang popular tuan-tuan. Mai mana masuknya bulan Syaban, hujung-hujung bulan Syaban tuan-tuan, kita akan sambut nak istibar Ramadan. Maka kalimah ataupun ayat yang sering digunakan pada kita, yang ayat ni lah 183 surah Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kutiba alaikumus siyam, maka telah difardukan, dituliskan, ditetapkan, apa lagi, dicatatkan ke atas kamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang yang telah dicatatkan juga untuk berpuasa sebelum kamu, la'allakum tattaqun. La'alla ni tarakhi, kita minta agar kita tergolong dari orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia tengok balik dalam kalimah ni tuan-tuan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang yang terdahulu pada kamu. Walaupun ayat ni Allah tuju pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita baca ni tuan, kita tengok awak sebelum umat Muhammad ni ada puasa ke? Ada. Tuan-tuan, dalam kitab Tafsir Al-Munir tuan-tuan, karangan Dr. Waz-Zuhaili, dia kata pada kita ni tuan-tuan, macam-macam umat yang dulu berpuasa. Yang Nasara cara ada, yang Yahudi cara dia. Ada yang puasa hari ini, ada puasa hari ini. Mai mana apa dia Nabi, apa dia Daud macam ni, mai mana Nabi Musa macam ni tuan-tuan. Makna kata puasa telah pun ada sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila mana umat Muhammad ini datang, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita berpuasa. Tuan-tuan minta Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka puasa ni tu bila yang difardukan? Puasa ni tuan-tuan difardukan pada tahun yang kedua selepas mana Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Lepas mana Nabi berhijrah ni tuan-tuan, sebelum berhijrah Nabi tak mau benda-benda macam tu, dan Allah pun tak perintah. Sebab sebelum berhijrah ke Madinah, maka apa yang berlaku di Mekah adalah untuk mengesahkan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ayat-ayat yang turun dekat Mekah ni tuan, semuanya tentang tauhid dia, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, yang tu yang ditekankan. Mai mana lepas berhijrah ni tuan-tuan, maka serap sikit demi sikit berpuasa dan juga sebagainya. Puasa difardukan pada tahun yang kedua hijrah, lepas mana Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, dan pada tahun kedua hijrah lah juga berlakunya perang yang pertama lepas mana Nabi SAW berhijrah, iaitu perang Badar. Tuan-tuan, sebelum tu adalah perang yang kecil-kecil, perang semua tu tak besar. Main besar iaitu perang Badar. Perang Badar juga berlaku pada bulan Ramadan. Bayangkan tengok tuan-tuan, ni cara-cara kita fikirlah tuan-tuan. Bulan puasa Allah kata tahun yang kedua hijrah, maka diwajibkan wahai Muhammad untuk kamu untuk berpuasa. Bulan kedua hijrah juga Nabi SAW keluar dengan para sahabatnya pergi ke medan Badar untuk berperang dengan puak-puak yang nak menentang orang Islam ketika itu. Tuan-tuan, bilangan dah banyak-banyak. Ada dalam kitab Rasul Makhtum, dia kata 313, ada yang kata 314, ada yang kata 317 tuan-tuan. Tapi masyhur kita ni 313. Nak lawan dengan 1000 orang lebih tu tuan-tuan tu. Nabi berdoa pada Allah ni, ya Allah tolongkanlah apa ada ni kemenangan ke atas kami juga sebagainya. Maka Allah hantar para malaikatnya turun pada Badar tu tuan-tuan. Satu ketika bila mana
kalau tak salah saya lah tuan-tuan, dalam kitab tu dia sebut kalau Mahtum, dia berkata, nah Nabi dia kata dekat Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan, nah dan hang nampak tak tu, hang nampak tak tu, abashar, adakah itu manusia, tuan-tuan? Maka Nabi berkata itu adalah Jibril datang untuk menolong kita, dia tuan-tuan. Malaikat turun dengan orang-orang Islam ketika itu nak perang dalam perang Badar, tuan-tuan. Perang Badar berlaku pada bulan Ramadan tahun yang kedua selepas mana Nabi SAW berhijrah. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut menerangkan perintah puasa dan hukum yang bertalian dengannya, serta menjelaskan pula faedah ataupun hikmatnya secara ringkas tetapi tegas rangkaian perkataannya yang sedikit lagi kemas, iaitu firman-Nya la'allakum tattaqun. Itulah kesimpulannya, tuan-tuan, untuk kita menjadi seorang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah puasa dah, alhamdulillah, tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Tu ayat-ayat yang saya suruh guna, tuan-tuan. Sungguh kita dah puasa dah, bagi kita ni biasa, alah bulan puasa, no problem, tak ada masalah. Kita dah puasa Isnin Khamis, kita dah puasa hari putih dan juga sebagainya, maka bulan Ramadan bukan lagi satu masalah bagi kita, tuan-tuan. Ni bulan Ramadan tak lama lagi tak main. Depan ni penuh pula ni, tuan-tuan, depan kan betul-betul orang duk jual cucuk, orang tak lama penuh lah, tuan-tuan, dengan ayam golek apa semua tu. Allah, tu nikmat bulan puasa, tuan-tuan. Tapi jangan kerja macam itu. La'allakum tattaqun ini kita nak kena ketahui bahawasanya bila mana kita buat dengan cara yang eloknya puasa ini, tuan-tuan, maka kita akan tergolong orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apakah itu takwa? At-taqwa lughatan. Nah, dalam kitab ni dia tak ada, tapi saya dapat dalam kitab-kitab yang lain, dia kata at-taqwa pada bahasa adalah minal wiqayah. Wiqayah ini adalah perlindungan, al-sun wal himayah. Tuan-tuan, dia perlindungan, dia melindungi. Lindungi macam mana ni? Wa istilahan taqwa an yaj'ala muslim wiqayatan bainahu wa baina ghadabillahi wa sakhatihi. Seorang muslim ini akan dilindungi, bahasa mudah macam ni. Seorang muslim akan dilindungi dengan keadaan takwa itu daripada dia dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala, daripada kemurkaan Allah dan juga marahnya Allah terhadapnya. Tuan-tuan, yang tu kita minta pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kalimah takwa. Takwa ini kita nak minta jauh dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak minta jauh dengan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa sudut bahasa adalah minal wiqayah au sawnu wal himayah, yakni perlindungan macam mana? Maka istilah dia berkata pada kita ay yaj'alal muslim wiqayatan bainahu wa bainallah wa baina ghadabillahi wa sakhatihi wa dzalika ittiba' awamirihi, dan hendaklah ketika itu mengikut awamirihi, perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ta'atihi, dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ijtinabi nawahihi, menjauhi perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tu kalimah takwa tu. Arti mudah dia, tuan-tuan. Kita ikut cakap Allah. Apa yang Allah suruh buat, kita buat. Apa yang Allah kata jangan duk buat, maka jangan gagah-gagah duk langgar, tuan-tuan. Yang tu payah, tuan-tuan. Payah. Kalimah takwa tu, tuan-tuan, akan melindungi kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah tak murka kat kita ni, makna kata kepada dia, kita akan dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi dia kata berpuasa untuk mencapai darjat takwa adalah hikmat atau faedah yang terkandung dalam puasa. Al-Imam Ghazali dia kata darjat takwa, tuan-tuan, darjat takwa adalah berpuasa, terkandung juga dalam berpuasa. Puasa juga ada darjat dia. Ni semua kita tahu dah. Imam Ghazali kata ada 3 jenis puasa. Yang pertamanya puasa umum, yang keduanya adalah khusus, yang ketiganya khusus lil khusus. Umum ni tak makan dan juga tak minum, itu biasa. Bagi kita ni budak-budak cukup, tuan-tuan. Anak-anak kita, tuan-tuan, main kata dia nak bersekolah, maka kita galakkan kepada dia bangkit awal, bersahur juga sebagainya, maka mereka tak makan, mereka tidak minum. Itu adalah puasa secara umum. Yang keduanya, tingkatan lebih baik sikit, kata Imam Ghazali, ni adalah khusus. Dia tak makan, dia tak minum, dia jaga panca indera dia, tuan-tuan. Mata tak tengok perkara yang tak elok, telinga tak dengar perkara yang
tak elok. Jadi apa dia? Tangan tak buat perkara yang tak elok, menjaga anggota dia melakukan perkara-perkara yang tidak elok, maka ketika itu darajat yang kedua. Darajat yang ketiga kata Imam Ghazali Allah Ta'ala adalah puasa khusus li khusus. Dia menjaga kesemuanya. Yang tu payah tu tuan-tuan tu. Dulu kita mengaji dah. Hadis yang pertama kita apa dia? Riya adalah musuh kepada ikhlas. Ikhlas ni dia akan mengetepikan dengan riya. Riya tidak boleh duduk dengan ikhlas. Ikhlas ni dia main dalam hati kita ni tuan-tuan, dalaman kita ni. Maka nak lawan dalaman kita ni tuan-tuan, adalah kitab pada Bidatul Hidayah, bagaimana untuk kita nak mencegah riya itu ada pada kita. Nanti kalau ada masa kita akan baca ni tuan-tuan ni. Baik, tuan-tuan minta Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kita mintalah pada Allah. Nah, kita azam je kita ni tuan-tuan. Ramadan kali ni aku tak mau dah puasa yang kedua. Tuan-tuan, puasa yang kedua aku tak mau dah. Aku nak naik satu lagi. Aku nak jaga yang luaran dan juga aku nak jaga yang dalaman. Dalaman ni tuan-tuan, kita nak perang dengan nafsu kita ni tuan-tuan ni. Sebab itulah kata Nabi Muhammad SAW, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak akan ada lagi hijrah lepas mana bukanya kota Mekah. Yang ada adalah jihad pada sudut niat kita ni tuan-tuan ni, dalaman kita ni. Kita tahu dah niat adalah mestinya dalam hati. Baik, yang berikutnya dia kata kepada kita adalah makna taqwa. Baik, Syekh Fazlur Rahman dia kata kepada kita adalah makna taqwa. Taqwa tadi kita kata adalah minal wiqayah, perlindungan. Apa kata Syekh Muzaffar Abdul Rahman pula? Taqwa yang dijadikan maksud utama daripada puasa adalah satu perkataan yang mudah disebut dan juga diingati. Siapa yang super mudah sebut tuan-tuan? Taqwa mudah sebut. Kita hendaklah bertakwa, khatib kata. Kita hendaklah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang bertakwa inilah yang akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Senang nak sebut dia? Senang. Baik, mudah nak ingat tak? Ingat. Disebabkan amat sedikit hurufnya tetapi banyak sangat luas pengertiannya, terbukti daripada bermacam-macam pengertian juga tafsiran para ulama daripada beberapa jurusan ilmu. Tuan-tuan, taqwa, ta, qaf, waw, ya tidak ada titik. Dia kata ya itu adalah alif maqsurah. Tuan-tuan, ta, qaf, waw, ya. Ya tidak ada titik. T A Q W A. Baik, kalimah ni dia sikit tapi dia bawa pengertian dia banyak. Tuan-tuan, macam dengan takwa ni, agama tu duduk dekat dia. Macam ni cabang. Seolah-olah ni takwa ni macam dengan batang pokok ni tuan-tuan. Cabang itu adalah yang dibawa pada takwa itu sendiri. Baik. Yang berikutnya dia kata pada kita, di antaranya pengertian menegaskan bahawa puasa adalah untuk mencegah diri dan juga jiwa daripada penyakit dan juga kerusakan akhlak akibat nafsu yang tidak dah pernah dikawal dan juga dipelihara. Baik, ada hadis Nabi, kita tengok sendiri. Penegasan ini berdasarkan kepada keadaan takwa itu kerana tiap-tiap perkataan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk mencegah kejahatan serta memelihara daripada terjerumus ke kancah maksiat yang merosakkan adalah bererti takwa. Contoh, orang muda boleh bertakwa tak pada Allah? Boleh? Tuan-tuan, boleh? Kalau tak salah saya hadis pada Ibn Mas'ud. Waktu mana pada Nabi SAW dia bersabda, ya ma'asyiral syababi. Hadis masyhur tuan-tuan ni. Wahai pemuda-pemuda sekalian, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa-siapa yang mampu untuk berkahwin maka berkahwinlah, kata Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, Nabi bagi berkahwin tak ada masalah apa. Nabi fokus pula pada orang-orang muda. Kerana orang-orang muda ni tuan-tuan, nafsu dia pelik sikit. Kita pun biasa lalu zaman muda kita ni tuan-tuan, benda yang baru, siapa yang tak mau nak cuba? Pergi cuba itulah, kalau tak silap tuan-tuan, silap langkah, habis jahanam hidup. Sungguh jahanam hidup. Tu dah berlaku macam-macam sosial juga sebagainya tuan-tuan. Ni kalau kita tengok Nabi kata ni, ya ma'asyiral syababi, wahai pemuda-pemuda sekalian, man istata'a, siapa yang berkemampuan, al-ba'ah, berkahwin, falyatazawwaj, maka berkahwinlah kamu. Faman lam yastati', kalau kamu tidak mampu berkahwin, kata Nabi Muhammad SAW, fa'alaikum bisiyam, hendaklah kamu berpuasa, kata Nabi Muhammad SAW. Puasa artinya akan bawa takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga mengajar arti untuk mengawal hawa nafsu kita.
tuan-tuan. Tapi pada hari ini orang tak mau benda macam tu. Orang mula tak mau benda macam tu. Dia ikut hawa nafsu dia. Kalau letak hawa nafsu dekat depan ni tuan-tuan, maka akan binasalah kehidupan dia. Nah, Nabi ajak kita elok dah. Kalau tak mampu berkahwin, makalah berpuasa. Fa innahu lahu wija, kerana sesungguhnya dengan berpuasa itu ianya akan membantutkan nafsu-nafsu kamu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu tara orang muda. Orang tua termasuk tak? Masuk sekali tuan-tuan. Nah, maka ketika ini puasa membawa arti pada kita ini, dia dapat mencegah diri dan juga jiwa daripada melakukan penyakit dan juga kerosakan akhlak. Baik, penegasan ini berdasarkan kepada keadaan takwa itu, kerana tiap-tiap kataan atau perbuatan dimaksudkan untuk mencegah kejahatan serta memelihara daripada terjerumus ke kancah maksiat yang merosakkan adalah berarti takwa. Makna kata perbuatan-perbuatan ini yang mana dapat menjauhkan daripada kerosakan ini, maka itulah artinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat tak tuan-tuan? Buat. Tapi kadang-kadang kita tak sedar. Sedangkan itu adalah takwa pada Allah. Itu bahasa paling mudah. Dalam Al-Quran banyak disebut perkataan takwa yang diikuti dengan pengertiannya, serta banyak pula didapati ayat yang menerangkan sifat-sifat orang yang bertakwa dan anjuran untuk menjadi orang bertakwa itu sebagaimana pada perintah puasa. Tuan-tuan, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mulakan dengan ayat tersebut, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna kata kalimah takwa ini juga akan ada kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita main sembahyang lah tuan-tuan. Kita main sembahyang buat siapa? Sebab kita ikut perintah Allah. Tuan-tuan, sebab kita ikut perintah Allah. Allah kata sujud, kita sujud. Allah kata rokok, maka kita pun rokok. Maka ketika itu, itulah arti takwa. Tuan-tuan, baik. Yang berikutnya, dia kata lagi pada kita, takwa seperti mana yang telah dirangkan pengertiannya mengandungi makna pemelihara ataupun pencegahan. Menurut keterangan Al-Quran, takwa adalah untuk mencegah daripada api neraka. Paling utama sekali, kita tak mau masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Syurgalah yang kita dambakan, syurgalah yang kita impikan, syurgalah yang kita hendakkan. Maka kalimah takwa ini kita hendaklah menjaganya. Mudah untuk disebut tapi sukar untuk menjaganya. Tuan-tuan, main dengan nafsu ni tuan-tuan, jahanam. Tuan-tuan, tambah-tambah orang lelaki tuan-tuan. Tambah-tambah orang lelaki. Dah isteri. Tuan-tuan, dia boleh pergi joli pula dengan perempuan lain tuan-tuan. Berlaku tak berlaku? Tuan-tuan, isteri main mengadu, kata macam mana, kata ni apa ke semua. Saya ada gambar apa ke semua, mereka berpeluk sakan dan juga sebagainya. Suruh nikah, tak mau nikah tuan-tuan. Jenis ni payah ni orang, jenis ni. Tegur pun tak luk dah orang kata. Tuan-tuan, sama juga dengan suami tak semayang. Suami tak semayang, isteri main kata nak buat macam mana, ni kata macam mana. Baru ni berlaku juga tuan-tuan. Bila seorang isteri mai, dia kata macam mana ni, sebab suami dia kata dengan semayang aku boleh apa. Tuan-tuan, dia kata dengan semayang ni aku dapat apa. Memang kita tak nampak tuan-tuan. Kita hanya nampak zawahir kita, kita nampak luaran kita ni tuan-tuan ni. Kita angkat takbir, kita rokok, kita sujud, kita bagi salam, duduk dan juga sebagainya. Kita tak nampak di sebalik semayang tu tuan-tuan. Kita akan nampak bila? Nanti. Cuma kita tak yakin, orang-orang yang tertentu tak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Menurut keterangan Al-Quran, takwa adalah untuk memelihara pada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah sebaik-baik bekalan yang berguna bagi manusia di dunia dan juga di akhirat. Dulu kita mengaji dah tuan-tuan. Hadis yang pertama, dunia bukannya tujuan, tapi ianya adalah alat. Maka takwa ini kita kena jadikan dia dalam kehidupan kita di dunia, kerana takwa ini akan berguna di dunia dan juga di akhirat. Takwa adalah pembuka jalan ke arah kemudahan sesuatu urusan. Tuan-tuan, yassiru wala tu'assiru, kata Nabi. Permudahkanlah, jangan kamu susahkan, kata Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, maka benda yang kita boleh permudahkan itu adalah takwa, dalam arti kata mudahnya. Kita mudahkan urusan orang, maka ketika itu adalah kita sedang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah pun tuan-tuan, kena tengok juga, jangan sampai makan diri sendiri. Tuan-tuan, macam kita kerja.
Kita kerja, kita ada peraturan dan juga sebagainya. Kalau kita boleh mudahkan peraturan itu untuk memudahkan dia, maka memudahkanlah, jangan kita memayahkan dia. Tuan-tuan, ni tidak sebagai contohnya. Nak pergi apa dia ni, dapatkan tanda tangan apa-apa borang sekalipun lah, tak kira lah, kita ambil contoh macam tu kan. Dia tu saja boleh sign. Tembak macam tu, dia tu saja boleh sign. Tiba-tiba pergi jumpa dia di rumah lepas mana waktu Zuhur. Tuan-tuan, dia kata, mai waktu Zuhur ni aku tak mau sign, mai petang lagi pula. Benda tu mudah dah tuan-tuan. Hang ambil pen, hang sign, selesailah bagi dia. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru, kata Nabi. Permudahkanlah, jangan kamu payahkan. Maka beritahu berita yang gembira, mereka tidak akan lari daripada kamu, maka akan diraikan semula. Baik tuan-tuan, itu adalah arti takwa. Yang berikutnya, takwa adalah pembuka jalan ke arah kemudahan satu urusan. Takwa adalah sebab penghapusan dosa dan juga kesalahan. Dengan takwa kita akan buat benda yang baik. Tuan-tuan, sebab dia kata apa dia ni? Ittiba' awamirihi, kita ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan erti kata takwa, bila kita ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah suruh kita buat baik, kita buat baik, maka pada masa yang sama dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, banyak ada dosa kita, banyak. Dulu bisa sebut tuan-tuan. Ni nak mai dah. Apa dia hari Jumaat? Bila nak mai hari Jumaat ni tuan-tuan, maka ada hadis Nabi, 3 kalimah kita kena ulang. Apa dia kalimah tu? Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, mai mana hari Jumaat. Walaupun Nabi khusus pada hari Jumaat tuan-tuan, dan kitab Al-Azkar Imam Nawawi, maka waktu lain pun kita boleh buat. Contohlah, 6.30 baru masuk azan subuh. Tuan-tuan, maka kita bangun pukul 6 ni tuan-tuan, gunakan kalimah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ulang 3 kali, maka kata Nabi, Allah akan ampunkan dosa kita. Tuan-tuan, baik, itu satu. Dalam ni juga dia kata takwa juga boleh menghapuskan dosa juga kesalahan. Dosa kita banyak, ada banyak, nak kira tuan-tuan, tidak akan terkira dosa kita. Baik, kerana itulah maka amatlah tepat pemakaian perkataan itu untuk menunjukkan hikmat puasa. La'allakum tattaqun, maka Allah kaitkan dengan puasa. Baik, yang berikutnya, kena berhenti dah tuan-tuan. Takwa hasil daripada puasa dan juga amal-amal yang lain adalah satu darajat dan juga makam yang paling mulia dan juga paling tinggi dalam pandangan Islam. Menurut pengajaran Al-Quran, ukuran kemuliaan pribadi seorang itu tidak disebabkan keturunannya atau kebangsaannya. Tuan-tuan, Islam kata apa dia ni? Jangan tengok dia ni mai ikut ke arah keturunannya. Tak, tuan-tuan, keturunan tak apa. Dia kata apa dia? Jangan. Tidak disebabkan keturunan, tidak disebabkan kebangsaan, tidak disebabkan kepandaian, tidak disebabkan kekayaan, tidak disebabkan kedudukan, gelaran dan juga sebagainya, tetapi ukuran itu tetap pada takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dah tuan-tuan. Contoh, tak boleh tengok pada sudut keturunan. Kadang-kala ni ialah kita tengoklah mungkin cara didik dia macam tu, dengan hasil pada mak dan juga ayahnya. Mak ayah dia pun mungkin keturunan dia tidak baik sebelum itu, tuan-tuan, tapi dengan keadaan takwa mak ayah dia tu ada, dia pergi cari ilmu juga sebagainya, dia perturunkan pada anak-anak dia, maka itulah katakan sebagai terletaknya pada kalimah takwa, bukannya pada keturunan, keluarga dan juga sebagainya. Contoh, kadang-kadang kita tengok mak bapak tak baik tara mana pun tuan-tuan, mak bapak tak baik tara mana pun, tapi mai dekat anak ni lebih baik pada mak dan juga ayah dia. Dia kata apa dia? Iman tidak dapat diwarisi. Macam tu juga dengan takwa. Tahu kan? Kita baik, pasangan kita baik, anak kita belum tentu baik. Tapi kalau kita baik tuan-tuan, anak kita apa dia, pasangan kita pun baik, maka didikan kita itu kepada anak-anak adalah baik. Mungkin anak-anak kita juga akan baik. Nampak? Baik, tapi tidak semestinya ianya akan terletak kepada keturunan, tapi ukuran itu letak pada takwa. Demikianlah, maka dengan ini fahamlah kita bahawa alangkah mulanya orang yang berpuasa kerana hikmahnya untuk bertakwa setinggi-tinggi makam si Allah, tetapi untuk mencapainya tidaklah mudah, kerana semata-mata puasa dan juga berlapar saja belum mencapai makam itu. Kerana kalau demikian itu murahlah nilai takwa. Tuan-tuan, kam min shaimin laisa lahu
min jal-ju'i wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa hanya boleh lapar dan juga dahaganya saja. Tuan-tuan, kalaulah lapar dan juga dahaga, tuan-tuan, dia ni itu adalah hakikat puasa, tuan-tuan. Dia kata dalam ni, kalau macam tu lah, tak makan tak minum, itu orang bertakwa ni, tuan-tuan. Maka dia kata murahlah nilai takwa. Tuan-tuan, masuk takwa ni kita letak makam paling tinggi lah, tuan-tuan, sebab dia adalah kalimah yang mulia. Si Allah Subhanahu Wa Taala kalimah yang tinggi, tuan-tuan, la'allakum tattaqun. Maka bukan setakat kita bermakan, bukan setakat kita tak makan, bukan setakat kita tak minum, bahkan dalaman kita, luaran kita pun jaga. Itulah siam dalam konteks yang sebenar, la'allakum tattaqun. Tuan-tuan nanti Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang berikutnya, tuan-tuan, puasa bukanlah semata-mata lapar sedang nafsu masih tidak puas dan budi berketi masih lagi puas. Tetapi puasa adalah berlapar untuk mendidik peribadi menjadi orang yang patuh lagi berbudi, serta bertimbang rasa berusaha melipat gandakan usaha mengingatkan kebesaran Allah dengan melakukan kebaikan, usaha untuk menjauhi kejahatan, sama ada dengan hati, perkataan ataupun perbuatan. Tuan-tuan, insya-Allah kadar rezeki beberapa minggu depan saya umai apa ada kalam, apa ada ni tu, apa ulama tafsir tu, Dr. Zahili tu, tuan-tuan, dia ada 8 kot hikmah daripada puasa, tuan-tuan. Nah, Aiman tak ingat dah umai tapi terlupa malam ni. Insya-Allah minggu depan kita umai, kita baca tengok apa kata Dr. Zahili ini tentang puasa, dengan bila mana dia nak mentafsirkan ayat Allah la'allakum tattaqun ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Maka dalam ayat tersebut dia kata ada 8 poin utama pasal apa kita kena berpuasa, tuan-tuan ni. Itu baru seorang ulama, tak masuk dengan ulama yang lain, tuan-tuan. Maka kata hikmah puasa ni berlambak. Maka kita tengok insya-Allah pada minggu depan kalau ada rezeki, tuan-tuan. Yang berikutnya, kalau tidak semikian maka puasa adalah semata-mata lapar dan juga dahaga. Sabda Nabi Muhammad SAW, man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Yang ni satu apa dia ni, peringatanlah untuk kita, tuan-tuan. Nah, man lam yada' qawla zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur adalah bohong, fitnah, perkataan yang tidak baik, wal amal bihi, dia buat juga perbuatan-perbuatan yang tak baik. Nah, falaisa lillahi hajatun, Allah tidak berhajat kepadanya. Dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan akan minumannya. Makna kata puasa dia sia-sia, tuan-tuan. Kalimah takwa tu tak sampai dengan apa yang dimaksudkan dengan pengertian ayat Quran tadi. Nah, baik tuan-tuan, minta Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka saya rasa cukuplah sampai sekadar di sini dahulu pada malam ini. InsyaAllah kita akan tengok pada minggu hadapan. Nah, sambungan pada berpuasa juga dalam kitab tafsir saya akan bawa pada tuan-tuan 8 perkara tersebut. Kemudiannya kalau ada rezeki kita akan tengok lagi nah benda-benda apa yang boleh kita buat sebagai kita nak muhasabah kembali. Dan saya yakin bila dah masuk bulan Syaban, tuan, tambah-tambah lebih pada nisfu Syaban, setengah bulan Syaban ni kebanyakannya akan bercakap tentang puasa dan juga puasa adalah satu ibadat. 12 bulan Allah menjadikannya, maka 1 bulan saja Allah menjadikan untuk kita berpuasa. Maka ketika itu berpuasalah dengan penuh ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, penuh takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kalimah takwa itu dapat kita amalkan selama kita berpuasa pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka kita berhenti di sini dahulu pada malam ini. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi pada minggu hadapan insyaAllah biiznillahi ta'ala. Yang penting kita minta pada Allah, bagi Allah berikan kita kekuatan, bagi Allah berikan kita kesihatan yang baik. Tuan-tuan jangan lupa, tuan-tuan, malam nisfu Syaban, tuan-tuan perhatilah dekat kalender takwim kita tu, tuan-tuan, bila malam Syaban ni. Kalau tak tahu, bawah tu dia ada siap dah malam nisfu Syaban. Dia abang saya ada bawah tu, tuan-tuan. Kalau tak salah adalah 7 hari bulan 3.
Bermula apa hari? Selasa. Malam tu lah tuan-tuan. Kita pekat mai ramai-ramai ke masjid kita ni tuan-tuan, dan untuk kita buat ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nak bagi makan pun tak ada masalah. Pokok lah, kata apa, nak bayar makan sikit. Nah, nak bayar makan lah tak situ apa semua. Buah ke contohnya, buah pisang ke, buah betik ke, buah tembikai ke, ikut suka. Yang mana kita berkemampuan. Tak spesialnya kita bawa banyak tuan-tuan. Kita buat dengan kata ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak situ. Yang dan yang tak dan buat macam mana? Maka ketika itulah tuan-tuan, kita buat dengan cara yang baik. Orang main ke masjid, orang main buat dengan ibadat, tiba-tiba kita bagi jamu lagi makan orang tuan-tuan, pahala kita cukup banyak pada malam itu tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah bagi kita setimpal dengan apa kita lakukan, syurga lah milik kita ke semua. Saya minta maaf tuan-tuan kalau ada sebarang kekasaran dan juga sebagainya, kelemahan diri saya sendiri. Aku luka lihada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li 'azmi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ajma' jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraq tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa bain qaumin al-haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan wa awsilna ramadan wa sallimna ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.